Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabi Sufian. Saya dari kelas 3A, Numetrik DPZ 2020256110. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nobasira binti Muhammad Agusli, bernombor matriks DPZ 2020251133 dari kelas DPZW3E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah binti Fazil dari kelas DPZW3A, bernombor matrik DPZ 2020255563. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Ismail. Saya dari kelas DPZW3A yang bernombor matrik DPZ 2020248883. Okey, ibu pejabat KFC yang beroperasi di Louisville, Kentucky, Amerika Syarikat yang diasaskan oleh Colonel Harlan Sanders. KFC terkenal kerana ayam gorengnya yang merupakan ketul ayam dengan campuran tepung gandum, garam, ladi hitam dan monosodium glutamat yang dimasak dengan minyak panas di dalam periuk tekanan. Okey, pada permulaan restoran pertama ditubuhkan pada tahun 1930 di Corbin, Kentucky yang bernama Sanders Court and Cafe. Majoriti pelanggan Sanders Court and Cafe ialah para pelancong, terutamanya mereka yang sedang dalam perjalanan jauh menuju ke Florida. Okey, pada tahun 1973 pula KFC mula masuk ke Malaysia dengan membuka cawangan pertama di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur dan terus berkembang sehingga kini. Hari ini saya akan mentangkan apakah maksud SWOT di dalam sebuah syarikat. Yang pertama, strength, iaitu kekuatan. Kekuatan menggambarkan keunggulan organisasi dan apa yang memisahkannya dari persaingan. Dinama yang kuat, asas pelanggan yang setia, kunci kira-kira yang kuat, teknologi unik dan sebagainya. Bagi contoh dan lindung nilai, mungkin telah mengembangkan strategi perdagangan proletari yang mengembalikan hasil yang mengalahkan pasaran. Kemudian mesti memutuskan bagaimana menggunakan hasil tersebut untuk menarik pelabur baru. Yang kedua, kelemahan, iaitu weakness. Kelemahan menghalang organisasi daripada melakukan pada tahap optimum. Mereka adalah bidang di mana perniagaan yang perlu ditingkatkan untuk terus berdaya saing. Jenama yang lemah, perolehan yang lebih tinggi daripada rata-rata, tahap hutang yang tinggi-tinggi, rantaian bekalan yang tidak mencukupi atau kekurangan modal. Sekian daripada saya akan serah kepada rakan yang lain. Baiklah, seterusnya opportunities, iaitu faktor luaran yang akan memberikan peluang kepada organisasi untuk mencapai objektif organisasi yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali, traits, iaitu faktor yang berpotensi untuk mengurangkan prestasi organisasi di dalam sesebuah syarikat. Kemudian saya akan menerangkan penggunaan strength, iaitu kekuatan dalam syarikat yang kita pilih, iaitu syarikat KFC. Yang pertama, menjana $1 bilion pada setiap tahun. Yang kedua, pendapatan, franchise dan FI lesen yang kuat untuk jualan tunai. Itu maksud dia KFC ini merupakan pendapatan yang tinggi di dalam pasaran pada masa sekarang kerana mendapat sokongan yang hangat dari pelanggan-pelanggan. Ketiga, resepi tanda ringan yang kuat. Kiranya resepi yang digunakan iaitu kualiti tinggi dan dapat cita rasa yang hebat dari pelanggan yang menikmatinya. Yang keempat, kedudukan tertinggi di antara semua rantai restoran ayam kerana kemudahan dan pelbagai menu. Ianya KFC ini merupakan restoran yang teratas, mendapat sokongan daripada pelanggan. Yang kelima, aliran tunai yang kuat, iaitu mempunyai aliran tunai yang
sistematik di dalam sebuah syarikat. Sekian daripada saya akan serah kepada rakan yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan dengan weakness, iaitu kekurangan. Okey, kita juga perlu mengenal pasti kelemahan di dalam sesuatu perniagaan seperti faktor pengurusan yang kurang efisien dan sebagainya yang akan memberi impak yang negatif kepada perniagaan. Baiklah, walaupun mempunyai reputasi yang luas, namun syarikat KFC juga mengalami kesalahan yang sama daripada restoran makanan segera yang lain. Baiklah, kekurangan yang ada pada syarikat KFC yang pertama adalah pembekal yang tidak boleh dipercayai ketika berurusan. Okey, syarikat KFC telah berurusan dengan pembekal yang mana pembekal tersebut membekalkan ayam yang tercemar dan memberikan ayam tersebut kepada syarikat KFC sehingga mengakibatkan penjualan di syarikat KFC jatuh dan merosakkan nama baik syarikat KFC. Baiklah, yang kedua, mendapat pemerhatian yang negatif. Baik, terdapat banyak berita buruk daripada syarikat KFC yang merosakkan reputasi syarikat yang ketara. Antaranya adalah kerap menjual ayam yang bersaiz kecil dan mengakibatkan pelanggan tidak berpuas hati terhadap perkhidmatan syarikat KFC. Yang ketiga pula adalah menu makanan yang kurang sihat. Baik, seperti mana yang kita tahu, menu syarikat KFC sebahagian besarnya terdiri daripada makanan dan minuman yang berkalori tinggi, garam dan berlemak. Okey, penawaran menu seperti ini akan mendorong menentang oleh organisasi yang menjaga kesihatan. Jadi perkara ini akan menurunkan populariti syarikat KFC. Yang keempat pula adalah penghasilan pekerja yang tinggi. Baik, seperti mana yang kita tahu, pekerjaan di syarikat KFC adalah pekerjaan yang bergaji rendah dan berkemahiran rendah. Jadi perkara ini akan menghasilkan prestasi pekerja yang rendah. Oleh itu, syarikat KFC perlu mengeluarkan kos perbelanjaan untuk para pekerja mereka supaya dapat meningkatkan kualiti ketika bekerja. Contohnya seperti mengadakan kursus. Baik, hal ini akan menambahkan kos perbelanjaan syarikat KFC. Baiklah, yang kelima, sistem franchise yang dipersoalkan menyebabkan hilangnya kawalan dan kualiti. Okey, syarikat KFC ini telah mengikuti sistem pengurusan franchise yang bermaksud kaedah pemasaran dan pengedaran berdasarkan hubungan dua pihak, iaitu franchisor yakni pemilik dan pemberi hak dan pemegang franchise yakni penerima hak. Jadi hal ini terjadi apabila syarikat KFC telah mendapat ulasan yang tinggi, manakala yang lain pula mengumpul berita yang buruk. Jadi sistem yang tidak menentu seperti ini telah menjatuhkan operasi pengeluaran dan kualiti pengurusan yang buruk yang telah mempengaruhi perasaan orang ramai. Sekian saja daripada saya, terima kasih. Okey, peluang yang pertama adalah persaingan yang kurang. Okey, syarikat KFC ini memang akan berkembang dan akan maju kerana kurangnya persaingan pada kawasan tersebut. Contohnya pada kawasan tersebut mempunyai KFC sahaja, tetapi McDonald, Domino's, Pizza Hut, T-Life dan sebagainya tidak ada. Jadi kurangnya persaingan di situ, maka peluang untuk KFC menaikkan lagi namanya sangat tinggi. Okey, yang kedua, boleh meningkatkan perkhidmatan penghantaran. Okey, macam biasalah ada Foodpanda, GrabFood, Lalamove dan KFC sendiri mempunyai food delivery. Dan KFC juga mempunyai application untuk memudahkan lagi kita semua untuk memesan makanan di dalam phone lah. Jadi ia memudahkan lagi untuk kita semua. Juga pula ialah menjadi tumpuan pelanggan. Okey, seperti mana yang kita tahu, KFC ini ditubuhkan dahulu daripada McDonald, Pizza Hut dan sebagainya. Jadi KFC ini siapa sahaja yang tidak tahu, bila buka di mana-mana cawangan pun akan ada pelanggan yang tetap pada setiap cawangan. Okey, yang keempat pula ialah boleh meluaskan pelbagai menu yang sedia ada. Okey, contohnya dengan kita memperluaskan lagi menu yang sedia ada, ia dapat memberi kesan positif dan dapat memberi peluang untuk menaikkan lagi nama KFC.
Contohnya dengan mencipta atau memperbagaikan menu yang berlainan bagi untuk menarikkan lagi perhatian orang ramai. Macam biasalah, kita sebagai pelanggan mesti nak makan makanan yang berlainan jenis, berlainan rasa. Sebab mesti tak nak makan makanan yang sama je setiap hari. Jadi KFC boleh memperbagaikan pelbagai menu yang berlainan untuk menarikkan lagi perhatian orang ramai. Okey, akhir sekali teknologi yang serba canggih. Okey, jadi bila ada teknologi yang serba canggih, servis bagi Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah SWOT, iaitu ancaman bagi syarikat KFC. Okey, baik, yang pertama, dinilai 83 daripada 100 dari segi daya saing. Maksudnya di sini banyak lagi syarikat makanan segera yang mampu menandingi syarikat KFC. Baik, yang kedua, kenaikan kadar upah secara langsung mempengaruhi harga menu. Maksudnya di sini, sekiranya kadar upah menaik, maka harga menu juga perlu dinaikkan. Yang ketiga, 85% perolehan pekerja tahunan untuk pasaran makanan segera. Maksudnya di sini, pada setiap tahun syarikat makanan segera akan menerima sebanyak 85% pekerja baharu. Jadi ianya satu ancaman bagi syarikat KFC kerana terlalu ramai yang ingin meminta untuk bekerja. Yang keempat, kecenderungan kesihatan menjauhi makanan goreng. Seperti mana yang kita tahu, syarikat KFC sangat tidak menggalakkan pengambilan makanan berminyak. Dan yang terakhir, mengubah permintaan pelanggan. Contohnya seperti pelanggan yang rasa tidak berpuas hati, seperti dia mengatakan ayam KFC semakin lama semakin kecil, cawan semakin kecil dan harga semakin meningkat. Seperti itulah pelanggan rasa tidak berpuas hati. Maka syarikat KFC ni perlulah mengubah permintaan pelanggan, dan ianya dianggap satu ancaman bagi syarikat KFC. Okey, baik, seterusnya ialah penutup. Okey, akhir sekali, syarikat Kentucky Fried Chicken atau lebih dikenali sebagai KFC juga bertahan daripada beberapa kemelesetan. Walaupun syarikat KFC ni tidak menjadi pesaing yang dipilih, namun syarikat KFC inilah tetap menjadi pilihan orang ramai dalam industri makanan segera. Syarikat KFC ini perlu berpegang teguh pada misinya, iaitu menjual makanan dalam lingkungan yang cepat dan dalam persekitaran yang mesra bagi pengguna yang prihatin dan prihatin terhadap kesihatan. Dengan penekanan pada makanan yang sihat, perkhidmatan yang terbaik, gerai yang bersih, syarikat KFC ni perlulah menggunakan peluang tersebut untuk terus mengawal franchise di seluruh dunia. Dan syarikat KFC juga perlulah datang dengan barangan yang baru secara berkala. Okey, baik, dan akhir sekali, syarikat KFC perlulah menyedari tentang teknologi baru untuk syarikat KFC terus terus cekap dan berdaya saing. Brand new day, I'd like to put a smile on your face every day.